Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, ayat ni selalu ditulis dekat masjid dah. Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Mereka tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ada sebagian ulama membaca masjidallahi, masjidallahi dalam qiraat lain. Kalau kita berbincang daripada segi bab-bab ilmu nahwu dan saraf, dibacakan dengan kata mufrad dia. Ada juga macam bacaan kita baca dengan masajid dalam bentuk kata jamak taksir, perkataan jamak taksir. Bahasa Arab ni bila dia berubah bentuk, dia akan bertukar dia punya ejaan dia. Sama juga dalam perkataan-perkataan yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Baik. Jadi perbahasan tentang solat berjemaah banyak tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ini bukan untuk berceramah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma nak memberi sedikit penerangan, sedikit input yang mungkin berbeza. Bagaimana orang Islam bersolat? Bagaimana orang Islam bersolat? Dan bagaimana orang bukan Islam bersolat? Bagaimana mereka membangga-banggakan ibadah sembahyang mereka? Misalnya kaum Yahudi, misalnya kaum Nasara, misalnya kaum Majusi. Mereka menusuk-nusuk badan mereka dengan benda tajam, berarak beribu-ribu, beratus ribu orang setiap tahun di Batu Kef, di negara kita. Berbangga mereka membawa dia punya kebesaran-kebesaran agama mereka untuk menunjukkan mereka pergi sembahyang. Kita orang Islam sembahyang subuh alhamdulillah hampir 2 saf di masjid yang besar. Satu kebanggaan bagi kita bila kita pergi ke masjid dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang bersih, meminta satunya, redha Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, satu nikmat yang sangat besar. Dan satu nikmat yang saya cemburui. Saya cemburu sebenarnya, sebab saya tidak punya ayah yang Islam yang memimpin saya daripada kecil untuk pergi ke masjid. Jadi jangan tinggalkan anak-anak kita apabila kita pergi sembahyang di masjid. Sebab saya tidak punya nikmat lahir sebagai orang Islam yang punya ibu yang membangunkan saya waktu subuh. Saya tidak punya ibu yang menegur saya supaya tidak melambatkan solat berjemaah di masjid. Untung tuan-tuan, orang yang lahir dalam Islam bangun nak, dah subuh dah. Nikmat seorang ibu menggerakkan kita tu mahal, dan saya tidak ada nikmat yang sedemikian. Jadi tuan-tuan,
anak-anak kita, isteri-isteri kita, suami kita tegur. Selagi mana dia mampu, selagi mana tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syarak untuk dia meninggalkan solat jemaah, pujuklah. Sebagaimana orang Nasara setiap hari Ahad, hari inilah sama kan, mereka akan berpuasa di waktu pagi ini. Mereka tidak akan makan, tidak minum sebelum mereka pergi ke rumah ibadah mereka. Kenapa tuan-tuan? Untuk mengosongkan perut dia daripada berfikir tentang benda dunia. Sama juga macam kita Islam, yahrumu kulu wa syarabu fi kulli salatin. Pada setiap waktu solat. Kita orang Islam ditahan, diharamkan. Wa yahrumu, dia kata, syarabu, minum, wa akulu, makan masa kita sembahyang. Peraturan-peraturan, setiap semua pekerjaan dalam Islam ada peraturan-peraturan dia, ada hikmah-hikmah dia, tuan-tuan. Jadi bila kita belajar, bila kita kaji, barulah kita akan rasa suatu kepentingan, suatu nilai. Satu orang bekerja, hujung bulan dia akan faham dia dapat gaji. Satu orang pergi masjid bersolat, dia akan faham nilai dia bila dia mati. Sembahyang ni kalau Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jatuh duit, penuh masjid. Barangkali bergaduh orang kerana ingin mendapatkan tempat di masjid, sebab jatuh duit. Dia nampak bila dia habis dia sembahyang, jatuh duit, tak payah banyak, RM10, penuh masjid. Penuh masjid. Tetapi dalam Islam tidak ada ganjaran yang sedemikian, melainkan selepas mati. Selepas mati barulah manusia nampak hasil daripada usaha, hasil daripada kerja keras dia. Iman yang ada akan menjadi bertambah apabila kita membuat satu ketaatan, dan iman akan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau kita belajar matan Jaharah Tauhid, ini kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam syarah Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata, qala musannif, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia ini bertambah dan berkurang. Apabila dia pergi ke masjid, nak pergi masjid ni zaman ni senang. Start motor, start kereta sampai. Zaman dulu susah. Masa zaman saya belajar di Chok Erong ni satu tempat di Thailand, di sebelah negeri Thailand. Kita nak pergi semayang tu dengan pos-pos askar tu, barulah kita rasa nilai dia. Pos-pos askar Siam, masa tu baru lepas lagi peristiwa tak baik. Orang Islam tak dibenarkan pakai kopiah, orang Islam tak dibenarkan pakai jubah. Confirm kena tangkap. Sini senang tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlambat bangun, walhal Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan punyalah kuat, tapi susah nak bangun. Sebab apa? Dalam nikmat ada bala. Kata ulama, dalam nikmat ada bala. Apabila kita terlampau selesa, tuan-tuan, apabila kita terlampau selesa, maka datanglah bala ke dalam hati. Dan dalam bala ada nikmat. Bagi orang yang, saya tengok orang-orang di Thailand, sebab saya belajar di Thailand, saya belajar di Kelantan. Bila kita tengok orang-orang Thailand ni tadi, yang duduk di pondok ni, kalau dia kata, pukul 5 dah masuk waktu, dia pergi dah pukul 4.30, pukul 4 dia pergi dah. Ada halaqah dia sendiri. Masa itulah bermulanya hafalan, matan, mutun. Jadi benda tu lekat. Mutun ni matan. Macam kita baca kitab hadis 40. Jadi dia disusun hadis 40 je. Hadis 40, lepas tu cerita lain bab syarah. Jadi mutun dipanggil dalam ringkasan matan dia tadi. Jadi begitulah nikmat-nikmat apabila manusia terlepas daripada bala pada diri dia sendiri. Terlepas daripada bala pada diri dia sendiri. Yang menghalang manusia ni ada 4 kata ulama. Yang pertama, dunia. Rumah kita bina
Makin sejuk wahai Allah, ampunkan si fulan, sampailah ke masjid. Baik Islam ni tuan-tuan, baik. Cuma kita ni, ialah dalam nikmat ada bala. Dalam nikmat ada bala. Dalam nikmat ada bala. Malam tu kita makan makanan yang sedap-sedap. Makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Sampai susah kita nak hadamkan makanan dan susah untuk tidur. Dan akhirnya kita terlewat pagi sembahyang subuh. Kerana nikmat makan yang terlampau banyak. Kerana nikmat makan yang terlampau banyak. Kita jamu nafsu kita. Nak tu, nak go tu, nak hok ni, nak makan go tu. Keluar bahasa Thailand ya. Sekejap lagi dia keluar bahasa Iban pula. Begitulah kehidupan dalam diri manusia. Dalam nikmat, dalam kesenangan pasti akan diuji dengan bala. Bala. Dan dalam nikmat juga manusia akan diberi ujian. Dengan kereta mewah dia, jalan dia pergi ke masjid, makin mahal kereta dia, makin banyak pahala dia tuan-tuan. Sekiranya digunakan untuk benda-benda ibadah, misalan contohnya untuk dia makin jauh rumah dia daripada masjid, makin banyak pahala dia untuk dia datang. Begitu juga kita tengok orang agama lain. Misal saya ceritakan kisah orang Majusi. Ada beberapa orang kawan saya, misalan senior kami di Institut Dakwah Islamiah Perkim, sekarang ni jadi doktor PhD dalam bidang hadis, Dr. Farid Ravi, senior saya di Perkim. Orang-orang India, orang-orang Majusi menaburkan minyak-minyak yang berbau-bau, wangi-wangian, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan kesedapan bau, menghilangkan rasa resah, dicucuk dengan benda-benda tajam, dicucuk di mulut, untuk satu syiar bagi dia, untuk menunjukkan bahawa aku ni nak sembahyang, nak sembah Tuhan aku. Islam tak payah, kita tak payah nak cucuk diri, tak. Ambil uduk, kata Allah, faksilu wujuhakum, basuh muka kamu, sampailah tangan apa semua sekali lah. Tu cerita bab uduk pula tu. Kemudian menghadap kiblat bersama dengan imam. Ju'ilal imam littabi', diangkatkan satu orang imam yang fasih bacaan dia, yang alim, yang faham bab-bab, dan orang di belakang imam dijadikan orang yang faqih. Sekiranya berlaku bab-bab mufaraqah ataupun imam batal, orang di belakang imam wajib orang yang alim selevel dengan imam, Kalau katalah imam nak baca surah yang lain, di tempat kita ni belum ada lagi lah masjid-masjid di tempat kita membawakan qiraat yang berbeza. Hantar anak kita tuan-tuan, hantar anak kita ke madrasah untuk belajar qiraat yang berbeza. Misalan contohnya hari ni imam beritahu, saya nak baca riwayat Al-Kisai, hari ni nak baca riwayat As-Susi, hari ni nak baca riwayat Al-Warash, riwayat Qalun. Biasanya kita dengar riwayat apa yang kita selalu dengar tuan-tuan. Jadi dia akan tepu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari baca. Tiba-tiba di hujung dia siratal ladzi ataupun ziratal ladzi, sampai di ayat alaihum. Ada kaedah-kaedah bacaan. Bila kita hantar imam yang faqih macam ni, jadi semangat sikit.
Semangat sikit. Semangat sikit. Nangis bismillah tak jadi. Dia punya syok tu hilang. Hilang. Tapi nak jadikan satu orang yang faqih, satu orang yang memimpin jemaah, untuk menjadikan kita ni betul bacaan, cantik bacaan, di ibarat macam kita simpan duit dekat bank. Kita ada simpanan 100 bilion, kita nak keluarkan 20 juta, 100 juta, senang-senang. Sama juga dalam hati kita, bila kita simpan Quran banyak-banyak dalam hati. Ini berasa nak baca surah ni. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Benda tu kita simpan dalam hati kita, tuan-tuan. Petik surah tu, petik surah, petik. Tapi kalau kita tak baca, kita tak belajar, we have nothing. Kita tak ada apa pun nak dikeluarkan. Tak. Jadi rugi. Sedar-sedar, aku dah 50, belum lagi belajar. Aku dah 40, belum lagi belajar. Satu kerugian. Jadi jangan biarkan kita terus rugi. Wal 'asr. Allah kata wal 'asr. Wal wawu harful qasam. Dan waw itu bermula akan huruf waw tadi adalah harful min harafil qasam. Sebahagian daripada perkataan huruf sumpah, kata Allah. Waw pada permulaan surah Al-Asr adalah huruf sumpah. Allah bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Rugi apa? Rugi tak belajar, rugi tak menadah, rugi tak kenal kitab, rugi tak kenal ulama, rugi tidak ada suasana talaqi. Rugi. Patutlah Allah Ta'ala, wal 'asr, aku bersumpah atas setiap jiwa manusia, sesungguhnya manusia itu kerugian. Rugi pada akal, hilang duit. Rugi pada akal, hilang harta. Rugi pada akal, hilang kebendaan. Rugi pada agama, hilang ilmu. Rugi pada agama, hilang adab. Rugi pada agama, hilang masa untuk dia belajar. Rugi, sangat rugi, tuan-tuan. Jadi jangan biarkan generasi kita dah rugi. Kita dah rugi dah. Aku umur 60 ni tak boleh kira. Baca syair tu tak boleh, baca syair ni tak boleh. Ma min laqiqatin illa walaha laqiqah. Katanya sebagian hukama, setiap benda yang jatuh pasti ada orang yang kutip. Zaman kita jatuh, zaman kita dah habis, anak kita bagi, cucu UPSR, hantarlah pergi. Bila 2 tambah 3, orang Islam dipimpin oleh orang yang jahil. Bukan masalah kenapa zaman-zaman Imam Syafi'i boleh mengkhatamkan Quran 2 kali, 60 kali bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab orang cerdik belajar agama. Kita anak Isyak Okok dihantar ke madrasah untuk belajar agama. Anak mencuri motosikal sebab kita tak mampu nak didik, sekolah buang dah. Ya, hantar anak bermasalah pergi ke pondok, sampai di pondok gocoh dengan orang. Sudah. Jadi kita pening kepala. Pening. Pening. Hantarlah anak yang cerdik untuk memimpin kita. Bila kita mati, anak kita lah yang memandikan kita. Bila kita mati, anak kita lah yang jadi imam depan. Mati dah ayah ni. Tunggu tu imam. Tunggu tu imam. Anak beranak dia tadi tunggu, simpan dah ayah dia ni, mati masuk kubur, tunggu harta. Bab-bab faraid nanti. Dia bergaduh waktu. Kita hidup ni kumpul harta, sembahyang subuh tak mari. Sedangkan harta yang paling mahal solat. Yang paling mula-mula sekali dihisap solat. Al-farqu bainal muslim wal kafir
tarkus salah. Keras, hadisnya keras. Beza antara orang kafir dan orang muslim adalah orang yang meninggalkan solat, tarkus salah. Panjang kalau dibaca, ada satu orang ulama dia karang satu syair, wa ya tarikus salah, wahai orang-orang yang meninggalkan solat. Ada di hujung ni dia letak solatil jamaah. Dia letakkan syair dalam bab-bab orang yang meninggal, kerugian bagi orang yang meninggalkan solat jemaah. Dia kata orang makan nasi, kita makan lebihan orang. Orang makan daging, kita makan pucuk yang dikutip untuk makanan unta. Sedih kalau kita baca daripada segi kaedah-kaedah uslub bahasa Arab dia tadi. Maknanya orang dapat yang baik, kita dapat sisa. Orang dapat yang kelas A, kita dapat kelas Z di belakang. Jadi rugilah, rugi. Sangat rugi. Semayang jemaah masjid besar penuhkan. Satu masjid di Semenanjung, di Temerloh. Kaedah dia sekedik. Dia buat macam mana untuk memenuhkan masjid. Setiap anak-anak yang datang ke masjid dibagi duit RM2 daripada masjid, daripada duit-duit jemaah. Jadi jemaah pun rajinlah bagi. Ada orang, sebab manusia ni berbeza-beza. Ada orang dibagi rezeki 10 juta sebulan. Ada orang dibagi rezeki 1000 je sebulan. Ada orang rezeki dia dibagi 300 je sebulan. Jadi masjid tersebut, di masjid di Temerloh, boleh cari, saya lupa dah nama masjid dia. Pakat isi duit tabung. Jadi tu imam tadi berbaris budak-budak sekolah, baris bagi duit sekolah. Jadi mak ayah dia hilang satu keresawan, duit yang bersih satu, masjid hidup dua, pengurusan masjid pun cantik. Masjid penuh sampai keluar. Mula-mula didik sikit, bagi RM2 asal-asal. Lepas tu sampai satu peringkat bagi RM5, cukuplah untuk budak-budak sekolah makan di kantin. Jadi benda-benda sedemikian tuan-tuan, benda-benda yang baru yang boleh mengajak budak-budak muda. Kalaulah kita yang tua-tua je mari, ketuk tok imam, ketuk. Nak tukar gano tok imam perlu buat gitu, buat kah gitu. Nak keluar malu. Tak keluar dia batal dah. Jadi perlukan ada orang yang faqih lagi alim untuk menggantikan imam di depan. Belajar tentang ilmu penting tuan-tuan, penting. Penting. Sebab masjid inilah yang menyatukan umat Islam. Sebagaimana kita perasan kalau waktu orang Majusi, waktu orang Yahudi sembayang di tembok ratapan dia selitkan kertas agar ni, bayangkan ni adalah tembok ratapan orang Yahudi, dia selit kertas supaya Tuhan baca. Kita tidak diajar gitu tuan. Tak. Angkat tangan, Allahumma fir lahum, Allahumma firli, Allahumma iftahli abwaab birahmatik. Maknanya kita diajar untuk berdoa direct kepada Allah Ta'ala. Dan boleh juga bertawasul. Kita tengok orang ni alim pada kita, kita tengok Syekh doa kami ni. Sama juga bila kawan-kawan kita pergi haji, pergi umrah, apa pun doakanlah kami ni duduk tinggal di sini ni tetap iman, tetap membaca Quran, tetap datang solat berjemaah. Kita bertawasul dengan orang yang membuat amal baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, wa aqamas salah. Solat ni ibadah badaniah, sama seperti orang lain mempamerkan mereka punya gah mereka solat, sembahyang mereka bukan solat. Kita orang Islam, gah kita apabila sembahyang kita penuh, di masjid kita penuh, di surau kita penuh, di musalla, di tempat pejabat kita. Jadi orang menyukai solat. Kita akan rasa azim, kita akan rasa izzah Islam, saudara Islam tu ni sembahyang, tengok kawan sebelah jauh bau. Kenapa tidak dirapatkan? Kerana hati orang Islam ada berwasangka. Ini masalah kita lah dalam bab solat. Dan sepatutnya belajarlah kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli paling kuranglah untuk bab-bab solat berjemaah. Penting sebenarnya, sangat-sangat penting. Untuk tu.
Kalau zaman Sayyidina Umar, Umar ambil pedang, betul kan? Soft dengan pedang, dia tarik. Untuk membetulkan kaki. Jadi bila sahabat dididik oleh seorang ketua yang keras, maknanya bacaan mereka bagus. Sampailah satu peringkat, tidak ada Islam melainkan orang yang meninggalkan solat. Ramai budak-budak muda ini dia mengabaikan solat berjemaah. Ramai. Muda lagi, relax lagi, umur 40, umur pencen. Barulah kita pergi masjid. Rugi. Rugi. Diberi satu hidangan besar, kita tinggalkan. Diberikan satu kesempatan yang agung. Berapa ramai orang di dalam kubur ingin kembali. Setiap hari Jumaat kita baca surah Sajdah. Rabbana tarna iman, dia kata. Sami' dah. Kami dah dengar dah. Kami yakin dah. Inna muqinun, dia kata. Kembalikanlah kami walaupun sekejap ke dunia untuk kami beriman. Ni. Semua orang yang mati, semua orang yang dalam kubur, dia tak sih dah jadi kafir, tak sih. Dia dah tengok dah azab ni. Dia dah jumpa dah dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dia sepatutnya dalam hati kita kena ada rasa perasaan begitu, tuan-tuan. Masa dulu saya di gereja, setiap hari Ahad bersama dengan geng-geng choir duduk depan main gitar, kita rasa satu kebesaran bila belagu untuk gereja, untuk menyanyikan lagu-lagu rosary, untuk memuji Jesus. Tetapi akhirnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang lebih sedap di hati, itu yang lebih sesuai di hati. Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba kita akan berjumpa kalimah-kalimah yang menenangkan jiwa, tuan-tuan. Belajarlah surah Al-Fatihah sampai kita boleh menulis balik. Kita boleh tulis balik tanpa melihat mushaf. Bila angkat dia Allahu Akbar, kita boleh nampak dah alif lam ha mim dal lam lam alif. Sampailah ke habis, barulah kita sembahyang. Kunci kereta duk mana? Dompet tertinggal. Bini aku pesan beli telur, beli kicap, beli gula. Keluar segala al-aghyar ghair. Keluar segala-gala benda daripada hati masa kita sembahyang. Bila kita start didik diri kita balik rumah, tak apalah umur 70 tak boleh baca sedap dah super ustaz, tak apa, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ajak anak bini kita sekali seminggu, ajak Alhamdulillah sehari sekali, tak apa kalau nak rajin, ajak tulis. Maknanya biar lekat. Siapa dapat dulu bagilah hadiah, janganlah kedekut. Bagilah hadiah untuk anak-anak kita. Siapa boleh tulis Al-Fatihah lengkap, boleh tulis salah baris tak apa lagi, untuk tujuan pendidikan. Tapi pastikan boleh dipadam, ataupun boleh dibakar, dibuang ke laut, ataupun dibuang ke sungai, tempat yang tidak dipijak. Cara kita nak didik keluarga kita, kalau kita tak ajar keluarga kita, orang lain tengok saja. Takkan orang lain nak ajar bini kita, takkan orang lain nak ajar anak kita, takkan orang lain nak ajar cucu kita, takkan orang lain nak ajar kita tulis depan aku. Kita sendirilah yang akan mendidik diri kita, tuan-tuan. Dan amal itu kembali kepada kita dengan izin Allah apabila ikhlas di hati. Ikhlas di hati. Mesti kena ada rasa aku ni jahil, mesti kena ada rasa aku ni berhajat pada ilmu. Barulah ilmu duduk dengan kita. Kalau kita apa ni, kau pandai dah, kau bisa dah, baik. No. Kesalahan pertama iblis
apabila Allah Ta'ala perintahkan sujud, hormat. Jadi dia rasa dia lebih baik. Likulli alimun dhi fawqa alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Ila intaha ilallah, sampailah kepada Allah Ta'ala yang Maha Alim. Kalau kita belajar sirah mubalaghah, Al-Alim, Al-Kabir. Kalau orang Kelantan kata habis ke, mana alim tu takkan ada dah alim selepas tu. Kalau kata besar, tidak akan ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Sebab tu bila takbir, kita keluarkan al-aghyar, benda-benda lain dalam hati. Tapi susah tapi boleh. Sama macam kita tengok budak merangkak. Untuk dia belajar berlari, dia kena merangkak. Untuk belajar berjalan, dia kena merangkak, memusing-musingkan tubuh dia. Samalah, tak kira lah. Jadi untuk kepentingan ilmu juga, dan kita perlu menjaga institusi pendidikan kita. Institusi pendidikan, balik kepada anak-anak yang cerdik. Anak-anak yang cerdik dihantar ke tempat-tempat belajar yang sesuai, tempat belajar yang ada murabbi. Dalam Islam ada muallim, ada murabbi, ada mursyid. Last kali kita panggil muaddib. Ini daripada segi ilmu, istilah tasawuf. Muallim ni orang mengajar, sekadar mengajar. Mursyid orang yang tunjukkan jalan kita. Ni jalan dia, jumpa dengan tok guru ni, jumpa dengan tok guru. Dia tunjuk irsyad ila khair, menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian pergi kepada yang last kali muaddib, orang yang mengajarkan adab. Alim dah kita, ramai orang alim, mulut celupar. Ramai dah orang alim dengan orang tua tak hormat. Ramai dah orang alim habis kitab ni dengan mak, apa mak ni, apa ni, balik rumah. Anak kita bukan tak pandai, tapi balik rumah tengok dia bercakap dengan kita. Ayah, nak minta duit sikit. Ada tak anak tu? Ada tak anak kita bercakap dengan kita? Ayah, maafkan saya, ni saya ada nak pakai. Ada tak anak kita begitu? Maknanya anak belum terdidik dengan sebenar-benar didikan. Cucu kita belum terdidik dengan didikan adab. Jadi satu kerugian balik buat diri kita. Jadi insya-Allah di Sarawak tu kita ada mulah beberapa pondok. Bantulah pondok kita, bantulah institusi pendidikan, sistem turat. Sistem turat tu menggunakan kaedah-kaedah orang lama dulu bagi menjaga kelestarian ilmu, bagi menjaga teknik talaki berhadapan dengan ustaz. Jadi bila berhadapan dengan ustaz, seperti kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita, wasuhbatul ustazi, bersama dengan ustaz. Jadi anak kita akan dididik betul-betul. Kita akan pilih siapa yang layak jadi ustaz, siapa yang layak mengajar dengan ilmu apa, kitab apa, silibus macam ni, pengajian dia macam ni, cara tegur macam ni. Imam Ar-Rabi' antara salah seorang anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah tarik telinga Imam Rabi'. Sebabnya mengandung dia kuat kampung berbuat madrasah. Terbeza daripada segi pergaulan. Nak tu mun salah pergaulan, anak pakai tudung tapi dalam TikTok berjoget. Si malu dah. Nah, dengan orang-orang tua sekali ada dalam TikTok berjoget macam ni. Sebab apa? Jiwanya kosong. Kosong. Anak tadi si dididik dengan adab. Jadi pakat-pakat isilah ni tabung kita ni doktor. Tabung kita
tabung ada tudung kuning tak lah. Bukan isi. Ada orang mbak RM10, kas RM10. Ada orang mbak RM1, kas RM1. Sehat. Sikit-sikit. Yang mengira semua kebaikan, yang mengira semua amal kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah sebut dalam Quran, sebelah kiri, sebelah kanan, menulis. Malaikat tu sih macam kita nya saya dah tidur, nya saya dah relax, kita mau baca Quran 10 minit. Haus tu kak minum air lo. Malaikat saya dah. Kita baca-baca sikit, habis dah sejuzuk tu. Sok malaikat saya dah. Malaikat saya dah, saya akan berhenti. Jadi wa nafa'na bihi min ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk saya ni pun lah. Mudah-mudahan ni tahu mak pak kami masuk Islam, doakan dengan keluarga-keluarga kami, semua sekali lah. Mudah-mudahan dipikir-pikir nang susah hati lah. Bila keluarga kita ada yang belum Islam, walaupun kita tu ceramah sia, mak pak belum Islam, ada. Jadi mudah-mudahanlah amal-amal yang kita buat menjadikan kita sebagai punca hidayah, menjadikan kita sebagai punca makfirah untuk keluarga kita pun. Bukan untuk menandingi orang, bukan untuk madah. Kita tu alim, kita tu ustaz, kita tahu ilmu ya. Satu kerugian bila dalam hati kita ada benda macam ni. Jadi setakat aja, insya-Allah bertemu lagi kita di lain hari. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.